22 kali lebih besar daripada bandar Georgetown. Itu saiz 3 pulau buatan dirancang kerajaan negeri untuk dibina di selatan Pulau Pinang. Namun persoalan dibangkit, berbaloikah alam semula jadi digadai untuk pembangunan? Apalagi yang tinggal untuk diwarisi generasi masa depan. Suara bantahan Badan Bukan Kerajaan NGO diluahkan kepada wartawan Aduan Rakyat Juliana Shahrin dalam laporan siri kedua, Pining Tolak Tambak. Projek penambakan laut didakwa merompak penggunaan akses nelayan dan masyarakat di pesisir pantai. Fenomena meraih lautan ini bakal melenyapkan sumber merin. 1,800 hektar laut hendak ditebus guna. Berjuta-juta meter padu pasir dan tan batu batan perlu dilombong dari perairan Perak Utara untuk mewujudkan 3 pulau buatan berkenaan. Semuanya bagi membiayai projek mega Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang PTMP yang bernilai berbilion ringgit. Antara NGO yang lantang membantah Sahabat Alam Malaysia SAM. Penyelidiknya Megaswari Sanggara Linggam berkata kajian jelas membuktikan projek itu memberi kesan negatif kepada alam semula jadi. Rayuan untuk membatalkan projek tidak beredahkan. Kadang mereka sedang cadang untuk buat tupun tiruan dan sebagainya. Apa yang kita kata, bila dah ada benda yang asli, kenapa kita hendak perlukan tiruan? Aktiviti penambakan laut katanya menjejaskan komposisi kepelbagaian biologi melalui pemusnahan ekosistem. Ekosistem yang terganggu akan mengambil masa untuk dipulihkan. Perubahan kepada dasar laut untuk kerja penambakan akan mengakibatkan kemusnahan habitat organisma bentik. Ia juga menyebabkan kehilangan ekosistem pesisir pantai seperti hutan paya bakau, rumput laut dan dataran lumpur yang berperanan sebagai penampan semula jadi. Sekaligus komuniti pesisir pantai diancam musibah banjir dan bencana semula jadi seperti tsunami. Kalau kita tengok kepada report EIA, Environmental Impact Assessment, mereka akan kata, okey, kita boleh mitigasi, kita boleh ambil langkah-langkah mencegah semua ini berlaku, tersebarnya kelodak dan sebagainya. Tapi memang kalau kita tengok pada sebenarnya, hakikatnya memang tidak dapat berlaku lah. Dan di setengah bahagian dalam EIA report juga kata this is total loss for the fish breeding grounds dan sebagainya. Satu lagi NGO yang lantang bersuara dalam isu ini, Penang Forum. Aktivisnya Kus Salmah Nasution berkata lebih 10 siri bantahan dilakukan, namun usaha itu umpama curah air ke daun keladi. Yang itu kalau kita kata ada rasuah, kita mesti bukti. Jadi kita tak boleh kata kita ada bukti. Tetapi kalau kita tengok macam kira-kiranya, okey, projek ini belanja berapa, boleh dalam berapa tahun dan sebagainya, ini memang tidak masuk akal. Laporan penilaian kesan alam sekitar EIA peringkat pertama awalnya dakwanya tidak diluluskan dan beberapa kali dibatalkan. Namun mutakhir ini nampaknya disegerakan. Persoalan dibangkit, perkembangan ekonomi apakah yang dikejar sekiranya di atas pulau berkenaan dibina perumahan mewah dijual kepada orang asing. Nelayan pula hanya duduk dalam flat ibarat sarang burung. Saya faham pada masa dahulu kerajaan pakatan itu adalah kerajaan pembangkang. Jadi mereka selalu kata kami tak ada dana, kami mesti membuat ini, membuat itu untuk mendapat dana. Tetapi mereka sekarang sudah menguasai kerajaan pusat. Kalau kita merosakkan alam sekitar, apa yang tinggal untuk mereka? Jadi kalau mereka tak mengambil kira masyarakat yang terpinggir, barangkali mereka akan dipinggirkan. Pulau Mutiara memang popular di kalangan pelancong sebagai syurga makanan. Ada yang duk kata, mi udang tiada udang jika tambak dilakukan. Presiden Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP, Muhyiddin Abdul Kadir berkata, masalah itu bukan sahaja memberi kesan kepada pembeli dan peniaga, malah menggugat jaminan keselamatan makanan. Harga ikan mesti meningkat. Bila supply kurang, demand sama, mesti harga melompat. Itu law of economics yang... Kajian pihaknya menunjukkan harga ikan kembung yang disifatkan ikan rakyat meningkat 60% daripada RM10 sekilo pada 2015 kepada RM16 sekilo tahun ini. Penawaran ikan yang bakal merudum akan membuka pintu kepada ikan mayat. Satu jenis kimia yang digunakan untuk mayat, formaldehyde, nama kimia itu. Kesannya
dia ada kesan jangka pendek, kita macam berair mata, macam itulah simptom-simptom. Tapi dia juga akhirnya boleh menyebabkan kanser. Dapat apa, Cik? Okey. Assalamualaikum. JT Teluk Kumbar ini dibina zaman 60-an lagi, di mana ia popular di kalangan bot-bot nelayan dari Indonesia, dari Kedah, dari Perak. Kerana apa? Kerana hasilnya yang lumayan. Namun bayangkan jika projek tambak itu diteruskan, adanya pulau buatan di kiri kanan saya ini, tak mustahil JT Teluk Kumbar ini akan hanya tinggal sejarah. Mari bersama-sama saya bayangkan JT ini panjangnya 300 meter. Projek itu dirancang 200 meter dari darat ke pulau buatan. Yang tinggal nanti hanya apa? Bukan laut, bukan sungai, tapi mungkin hanya sebesar longkang. Secara eksklusif, Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow menjawab kepada persoalan yang dibangkitkan dalam siri ketiga esok. Juliana Syarin, Aduan Rakyat, TV3, Pulau Pinang, kami prihatin.